bab ini akhirnya akan menunjukkan kepada kita beberapa jenis makanan yang dalam tiga keadaan yang dimakan oleh Nabi dalam tiga keadaan. Satu, yang disebut kata Nabi suka, dengan makna sentiasa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam akan cari makanan itu. Seumpama kita akan jumpa dalam ni adalah al-asal, madu. Madu tu dicari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam beberapa hadis riwayat di sini, dan kalau kita tengok dalam riwayat-riwayat lain dalam Kitabul At'imah, kita akan dapati bahwasanya digunakan kalimah hub, ataupun kana sallallahu alaihi wasallam yuhibbu. Hub dengan makna Nabi suka, Nabi kasih sangat kepada makanan yang seumpama itu. Satu. Yang kedua, kita akan jumpa makanan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memang menjadi makanan harian dia. Seumpama nanti kita akan jumpa ada 5 riwayat dalam bab ini yang disebut sebagai al-khal. Khal, cuka. Itu makanan yang memang makanan harian Nabi, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Jabir, oleh Anas bin Malik, oleh orang-orang yang rapat dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan juga dalam hadis-hadis ini kita akan jumpa juga bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam makan makanan yang dihidangkan kepada Nabi, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam makan sekali-sekala. Sekali-sekala ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam makan hubara sekali-sekala, syafrah itu sekali-sekala, apa lahmuz zahri, dalam riwayat-riwayat ni kita akan jumpa itu makanan-makanan yang dihidangkan kepada Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam tak biasa makan, tapi bila dihidangkan kepada Nabi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam akan makan. Itu 3 bentuk jenis makanan yang disebut dalam hadis-hadis yang diriwayatkan kepada kita di sini. Jadi tuan-tuan hadirin mukminin yang saya hormati sekalian, saya nak mukaddimahkan sebelum daripada baca ni, saya nak mukaddimahkan tajuk roti jala kuah kari. Saya nak mulakan dengan tu. Roti jala kuah kari. Okey. Cerita roti jala kuah kari tertulis dalam sebuah buku Kita Sedang Diuji Oleh Tuhan, muka surat 115 dan muka surat 51. Kalau tuan-tuan beli buku diterbitkan oleh Karang Kraft Sedia Berhad, muka surat 51, cerita tentang cucuk kodok kurma, apa nama, tengok tak nak? Ada cerita tentang cucuk kodok kurma, cerita tentang roti jala kuah kari. Okey, ceritanya main macam mana? Tuan-tuan boleh rujuk dalam kitab Bukhari, dalam Kitabul At'imah. Jadi mungkin sebab dalam buku tu dia tak bubuh nota kaki, dia tak rujuk di mana dan sebagainya, semua dia sebut begitu kan. Dia kata makanan kenduri Nabi yang paling mahal adalah roti jala kuah kari, roti jala yang dicicah dengan kuah kari. Yang keduanya, makanan kenduri Nabi yang paling murah adalah kurma yang dicelup dengan apa nama, tepung dan digoreng. Okey. Kurma yang dicelup dengan tepung itu ada asasnya dalam kitab Bukhari, Kitabul At'imah. Hadis yang ketiga dalam bab tersebut ada yang disebut dengan as-suwaiq. Suwaiq ejaan dia alif lam sin waw ya qaf. As-suwaiq. As-suwaiq itu mungkin yang dirujuk oleh pengarang buku itu merujuk kata itulah kurma celup tepung. Suwaiq ini adalah kurma yang disebut oleh ni Nabi SAW buat dengan mencampurkannya dengan tepung, lalu diberi makan dalam bentuk bubur, bukan dalam bentuk cucuk kodok. Suwaiq. Adapun roti jala, saya cari sebelah saya nak rujuk kat saya dalam bahasa Arab roti jala sebut apa. Saya setakatlah saya tanya kawan-kawan Arab, dia tak tahu roti jala ni sebut apa. Jadi bukanlah makanan orang Arab. Satu. Dan yang kedua tuan-tuan, dalam bab ni, dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, saya tengok banyak kali, tuan-tuan tak akan jumpa idam ataupun kuah yang dirujuk kepada kuah kari. Tak akan jumpa kari. Jadi Arab makan kari ke tak? Arab lari makan. Arab zaman Nabi SAW, wallahu ta'ala alam. Kalau kita cari juga, kita gagah cari juga, kita akan jumpa satu riwayat dalam kenduri kahwin
kahwin Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam, Nabi buat dengan beri makan roti khubz, roti, dan roti itu dicicah dengan sejenis cicahan idam, yang dalam riwayat menyebut dicampurkan padanya daging. Mungkin pengarang ini ambil itu nak mudah bagi faham cara orang Melayu semua ni, maka dia sebut kata roti jala kuah kari. Wallahu a'lam bis-shawab wa bil murad. Kalau tuan-tuan tengok dalam syarah kepada mukhtasar kepada Syama'il Muhammadiyah ni, ada kat saya ni, Al-Imam As-Sarjuni, sampai di hujung bab ini beliau akan menyebut daripada ketiga-tiga jenis makanan Nabi tadi ni, sama ada makanan yang Nabi suka, makanan yang sekali-sekala dihidangkan kepada Nabi Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam makan, ataupun makanan harian Nabi sallallahu alaihi wasallam macam al-idam, al-khal. Semua itu menandakan tentang zuhudnya ataupun sederhananya kehidupan baginda Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak menunjukkan bahwasanya tuntutan untuk kita makan sebagaimana makanan itu, kata Syekh As-Sarnuji, wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Yang ketiga, dalam bab roti jala kuah kari, boleh tak kita menterjemahkan hadis-hadis yang tertentu itu supaya sesuai dengan kedudukan satu-satu, kita menterjemahkan terus kita mengitlaqkan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, boleh ataupun tidak boleh? Tentang Al-Allamah Muhammad Nasiruddin Al-Albani dan juga Abdul Fattah Abdul Ghuddah. Syekh Abdul Fattah Abdul Ghuddah dan Muhammad Nasiruddin Al-Albani ni kedua-dua orang ni dalam kedua-dua ulama hadis dengan dua aliran yang berbeza. Dua-dua aliran berbeza. Dalam Irwaul Ghalil, kedua-dua orang ni ulama yang kita boleh kira semasa dengan makna hidup selepas kejatuhan khilafah ni. Kedua-dua ni mempunyai pandangan yang sama dalam bab menterjemahkan hadis mestilah dengan lafaznya. Sebab hadis kita boleh istinbat hukum daripadanya, ataupun sebahagian hadis kita boleh mengambil ibrah daripadanya. Sama ada kita boleh istinbat hukum, mengambil hukum daripadanya, ataupun kita mengambil ibrah daripadanya. Jadi menterjemahkan hadis ke dalam mana-mana bahasa dunia mestilah dengan keasliannya. Kemudian untuk menjelaskan lagi, menjelas itu boleh kita buat sebarang perumpamaan. Tidak boleh kita menyebut sebagai contoh, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia menaiki kenderaan yang berwarna putih, yang disebut kata unta dan yang berwarna putih ketika mana dalam peristiwa Hajjatul Wada'. Kita boleh sebut, kita kena menterjemahkan jelas. Kemudian kalau kita nak memperumpamakan setelah itu, maka kata para ulama la ba'sa bihi. Kita kata contoh yang Nabi kata sedekah yang Nabi umpamakan sebagai humurin ni'am, pahala yang Nabi umpamakan dengan humurin ni'am, unta merah. Nabi kata li an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humurin ni'am. Kalau kamu menjadi perantaraan yang menyebabkan orang lain menerima hidayah, khairul laka min humurin ni'am, lebih baik bagi kamu daripada unta merah. Kemudian nak syarah, unta merah itu nak diumpamakan dengan Porsche, kalau nak umpama dengan apa kan, itu silakan. Tapi ketika menterjemah, mestilah unta merah min humurin ni'am. Itu banyak yang disebut oleh saya sekadar boleh merujuk Abdul Fattah Abdul Ghuddah khas masa ni dengan Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahumallahu ta'ala rahmatan wasi'ah, wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Jadi kalau dalam risalah tu Tuhan mendengar, Tuhan sedang menguji kita tu, keluarkan oleh karang-karang, kesilapannya mungkin rujukannya hak tadi, tapi kesilapannya apabila menterjemahkan dalam bentuk pemberitahuan secara mutlak. Nabi ini kenduri dia yang paling murah adalah kurma dicelup tepung, manakala kenduri dia yang paling mahal roti jala cicak dengan kuah kari. Hak tu yang silap. Ada tak rujukan dia? Kita kata mungkin boleh merujuk kepada as-suwaiq dan lain sebagainya, wallahu ta'ala a'lam bis-shawab.
Kita masuk hadis kita pada malam ini. Yang pertama diriwayatkan oleh isteri Nabi dalam Syama'il yang ke-26 tentang sifatu idanul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang pertama daripada Aisyah radhiyallahu anha. Hadis yang kedua daripada Abdullah bin Abdul Rahman. Hadis yang ketiga daripada Jabir bin Abdullah. Dan Jabir bin Abdullah meriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis yang selepas itu lagi panjang lagi, kita akan jumpa adalah hadis yang ke-berapa ni. Ada satu lagi diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu taala anha juga. Dan di hujung-hujung bab ini ada sepotong lagi hadis yang juga datang daripada Aisyah radhiyallahu anha secara berulang. Semuanya membawa makna yang sama. Okey, kita baca yang pertama, yang kedua dan yang keempat. Hadis yang pertama daripada Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ni'mal idamu al-khall. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Muslim dan Ibnu Majah. Yang kedua daripada Abdullah bin Abdul Rahman, lafaznya berbunyi ni'mal idamu awil udamu al-khall. Yang ketiga daripada Jabir bin Abdullah, dia meriwayatkan yang keempat dalam turutan hadis ni. Yang diriwayatkan daripada Jabir bin Abdullah, katanya ni'mal idamu al-khallu. Ketiga-tiga hadis yang membawa makna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik idam adalah al-khal. Al-khal itu adalah cuka. Ketiga-tiga hadis itu membawa makna al-khal. Dalam syarah, yang pertama kalimah al-idam, ataupun disebut juga dalam riwayat yang kedua itu dengan udam, jamaknya adalah udumu. Dia membawa makna makanan yang memudahkan untuk makanan asas masuk. Roti merujuk kepada zaman Nabi, itu diterjemahkan sebagai kuah yang dilarutkan, dan termasuklah dalamnya fayashmilul jamida, termasuklah dalamnya kuah yang dimasukkan ke dalamnya kallahmi bihasbil lughati, termasuklah daging mengikut bahasa, itu juga termasuk dalam idam, daging yang dimasukkan ke dalam jenis kuah. Kerana ada hadis yang lain, Nabi SAW menyebut sayyidul idami ahli dunya wal akhirah al-lahmu. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Al-Baihaqi. Okey, Nabi kata apa? Nabi kata sayyidul idam, penghulu kepada segala jenis kuah ni adalah kuah di dunia dan di akhirat, adalah kuah yang dimasukkan padanya daging. Lepas tu baru nak terjemah sup ke kari ke apa, tu lain cerita. Tapi Nabi SAW sebut sayyidul idam, penghulu kepada jenis idam ni adalah yang dimasukkan padanya al-lahmu, daging. Itu yang pertama, itu makna idam. Yang kedua al-khal. Al-khal, apa makna al-khal? Dalam syarah dia menyebut al-khal itu ialah hak berkaitan dengan Nabi. Itu adalah cuka yang diambil daripada jenis tamar di Al-Madinatul Munawwarah, yang kita panggil dengan khal tamar, cuka tamar, cuka kurma. Itulah yang menjadi makanan sehari-hari dalam kebanyakan hari kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. As-Sajuni menyebut, apabila ada 5 riwayat dalam bab ini dalam bentuk yang pelbagai dan rawinya orang yang lain-lain, yang semuanya dalam bentuk musyahadah, dalam bentuk mereka menyaksikan makanan Nabi, termasuklah isteri baginda Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, maka itu katanya dia adalah makanan harian Nabi. Dalam kebanyakan hari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi makan al-khal, roti dengan al-khal. Orang buat kajian selepas itu, al-khal itu baik untuk perut dan lain sebagainya. Itu satu pasal. Itu memperkuatkan hadis Nabi dan perbuatan yang dilakukan oleh baginda Ar-Rasul. Tetapi di sini nak menunjukkan tentang sederhananya Nabi, dan itulah makanan yang dipilih oleh baginda Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan keupayaannya. Al-khal, sehari-hari. Kan kita ada makanan sehari-hari. Saya tak payah. Kalau saya bangun pagi ya pulut, tengah hari tom yam, bini siap. Dia kira duk jam buat tu. Nak puasa makan dia kena keluar. Dia kira gitu. Tom yam,
raya dia kira buat laksa siang. Jadi tuan-tuan hadirin mukminin yang saya hormati sekalian, ala kulli halnya disebut oleh As-Sajuni, demikianlah yang dimaksudkan daripada hadis Nabi ini, iaitulah makanan kebiasaan Nabi itu adalah al-khal. Nabi ada berapa dapur? Al-Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam satu masa ada 9 dapur yang perlu diuruskan, dan Al-Rasul sallallahu alaihi wasallam juga menjadi pemberi. Yang kita baca dalam hadis tu, banyak rumah-rumah yang kafalah itu ditanggung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuklah imra'atul Yahudiyah, perempuan Yahudi yang sampai satu ketika dia teringat, pasal apa makanan tak sampai ni? Abu Bakar yang tahu benda tu melalui pemberitahuan orang lain, Abu Bakar sambung sampai Abu Bakar mati, terhenti pula, barulah diberitahu kepada dia bahawa yang sampai makanan kepada hang ni perempuan buta kan, imra'atul Yahudiyah Umyah, yang disampaikan makanan kepada hang ni adalah Rasul, kemudian dituruti oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Banyak tempat yang perlu ditanggung oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, lalu dia pilih untuk sederhananya itu adalah dengan al-idam. 2. Yang ketiga, perhatikan hadis ini digunakan ketiga riwayat 1, 2 dan 4. Istilah yang digunakan adalah ni'mal idam. Ni'mal idam. Ni'am itu makna apa? Ni'am sebaik-baik, bentuk pujian. Al-Imam Al-Khattabi rahimahullahu ta'ala, dia menyatakan makna sebaik-baik makanan itu, apakah dia adalah makanan yang paling baik, mesti ikut mana pun ada khal, ataupun mesti kita setiap hari kita kena makan khal, sebagaimana Nabi SAW sebut ni'mal idam al-khal, sebaik-baik idam itu adalah khal. Maka kita kena pastikan kuat mana pun setiap hari kita kena ada idam ataupun bagaimana. Al-Imam Al-Khattabi menyebut, dia kata ma'nahu madhul iqtisad fil ma'kali wa man'un nafs maladhul syahawat, maladhul at'imah wa syahawat. Dia kata Al-Imam Al-Khattabi, dia kata maknanya ialah Nabi puji ni'mal idam, sebaik-baik, bukan dengan makna makanan lain tidak baik, tetapi sebaik-baik perbuatan itu ialah iqtisadu fil ma'kali, sederhana dalam makan, sederhana dalam makan, dan menghalang nafsu daripada melazati makanan yang enak sehari-harian, melainkan di beberapa ketika yang disebut nanti dalam bab-bab yang lain. Manakala Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala kata pula, dia kata yang bagi sayuria juga perlu untuk kita kata perkataan Nabi itu makna dia madahul khal nafsah, wa amma al-iqtisadu fil mat'ami wa tarki syahawat fa ma'lumun min qawaidil ukhra. Kata Al-Imam An-Nawawi pula, dia kata memang makna ni'mal idam, sebaik-baik makanan itu adalah al-khal, memang maknanya adalah merujuk kepada al-khal itu sendiri. Memang al-khal itu adalah makanan yang paling baik. Kerana kalau nak rujuk kepada sederhana dalam makanan, dalam memakan, kata Al-Imam An-Nawawi, ada kaedah-kaedah lain yang memang diterang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manakala Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, beliau menggabungkan kedua-dua penafsiran dengan menyebut ni'mal idam, sebaik-baik makanan memang al-khal, yang perlu ada al-khal padanya, dan sebaik-baik perbuatan dalam memakan itu ialah dengan iqtisad, dengan sederhana dalam makan. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab wa bil murad. Itu hadis yang pertama, kedua dan keempat, yang memberi pengajaran kepada kita tentang iqtisad, tentang sederhana dalam makan, dan juga mengajar kepada kita tentang makanan harian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idam itu adalah al-khal, dan mengajar juga kepada kita tentang kelebihan al-khal. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawabi wa bil murad. Hadis yang ketiga dalam teks ini, yang ketiga daripada Nu'man bin Bashir.
Dia kata, alastum fi ta'amin wa syarabin ma syi'tum, laqad ra'aitu nabiyyakum sallallahu alaihi wasallam wa ma yajidu min ad-daqali ma yamla'u bihi batnahu. Daripada Nu'man bin Bashir, dia kata, bukankah kalian bisa makan dan minum sesuka hati? Kita boleh makan macam-macam benda. Sungguh aku pernah melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak menemu apapun untuk mengisi perut baginda, bahkan tidak juga kurma yang buruk. Ad-daqal itu ialah, dia panggil radi'ut tamri, faqad kana kathiran ma yajidu kaffan min hafashin fayaktafi bihi wa yatwi. Hatta kurma yang radi', kurma yang kurma yang ditolak, kurma yang direject, kurma itu pun kadang-kadang tak ada untuk dimakan di rumah baginda Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis diriwayatkan, satu hari Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam keluar di ketika tengah-tengah terik Madinah ni, dia keluar di ujung jalan tu, di sebalik Fata Morgana tu, dia nampak macam ada dua orang sedang berjalan. Nabi terus jalan bertemu dengan mereka. Fa idza bi Abi Bakr wa Umar. Tiba-tiba Nabi jumpa dua orang itu adalah Abu Bakar dan Umar. Nabi tanya kepada mereka berdua, ma akhrajakuma, kenapa kamu berdua ni perlu keluar di tengah hari terik ni? Mereka kata, kharajna, kami keluar, li ju'ina, kerana kami lapar. Abu Bakar dan Umar lapar. Nabi SAW beritahu, demikian juga aku ni keluar kerana lapar. Lalu Nabi SAW ajak, jom kita pergi rumah satu orang yang dalam riwayat Ibnu Majah tidak disebut siapa dia, tapi dalam riwayat Tirmizi disebut rumah itu adalah rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Jom kita pergi rumah dia, yang aku tahu di rumah dia ada makanan. Lalu dia kedua-dua orang sahabat dengan Nabi pergi. Abu Ayyub tak ada di rumah. Tanya kepada isteri Abu Ayyub, di mana Abu Ayyub? Abu Ayyub keluar, sebentar lagi mungkin dia balik. Ketika duduk tengah dialog itu, ketika itulah dia balik. Maka Abu Ayyub pun masuk dalam rumah, terus buat keluar halwa dan sebagainya bagi makan. 11 seekor anak kambing. Selepas 11 seekor anak kambing, jamu Nabi SAW. Hadis ini mengikut yang diriwayatkan daripada Sayyidina Umar. Dia kata, ketika kami sedang sibuk memakan itu, ketika itu aku melihat mata Nabi SAW itu sudah mengalir airnya. Aku tanya Nabi, kenapakah kamu menangis ya Rasulullah? Ma yubkika ya Rasulullah, kenapa kamu menangis wahai Rasulullah? Nabi SAW menyebut, kata Nabi SAW, Nabi SAW kata, thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian pada hari itu setiap nikmat akan ditanya oleh Allah kepada kamu. Itu ayat dalam yang kita doa hafal itu, thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Tapi syahid yang kita nak bawa di sini apa? Tentang baginda Ar-Rasul kadang-kadang sampai ke tahap di rumahnya tidak ada makanan. Sampai kadang-kadang di rumahnya tidak ada makanan. Dalam bab siyam, dalam bab puasa, kita jumpa riwayat dia balik ke rumah, dia bertanya kepada Aisyah, apa yang ada di rumah kita? Kadang-kadang Aisyah kata ada tamar, dia makan. Kadang-kadang Aisyah kata tak ada sebarang makanan. Maka Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam berpuasa. Jadi hadis ni nak tunjuk tentang Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis-hadis seterusnya juga kita akan jumpa bagaimana Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam seakan-akan tidak ada stok di rumahnya untuk makanan. Ma yukfihi yauman, apa yang cukup kepada dia pada hari itu, waqutin, dan sedikit simpanan untuk persiapan esok. Itulah dia makanan di rumah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Hadis yang seterusnya daripada Jahdam Al-Jarmi. Jahdam Al-Jarmi. Siapa Jahdam Al-Jarmi? Dalam Syarh Sunnah disebut Jahdam Al-Jarmi ni adalah salah seorang daripada sahabiyul Ansar, tabi'i Al-Ansar, tabi'i di kalangan penduduk Madinah Al-Munawwarah. Wa kana yaltaqi ma'a katsir min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan adalah dia banyak bertemu dengan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Dia meriwayatkan, dia kata, kunna inda abi Musa al-Ash'ari
فأوتي بلحم دجاج فتنحى رجل من القوم فقال ما لك؟ قال إني رأيتها تأكل شيئا نتنا فحلفت ألا آكلها. قال أدن فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل لحم الدجاج. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Nasa'i, Darimi, Ahmad dan At-Tirmizi. Satu hari, kata Al-Jarmi, kami berkumpul bersama Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Lalu dihidangkan kepada kami daging ayam. Melihat hidangan itu, seorang pergi menjauh. Dia menjauhkan dirinya. Abu Musa Al-Ash'ari bertanya kepadanya, kenapa kamu menjauhkan diri? Malaka? Kenapa kamu ini? Lalu dia jawab, saya melihat ayam memakan makanan yang natina, makanan-makanan yang kotor. Lalu saya bersumpah untuk saya tak makan ayam. Abu Musa Al-Ash'ari berkata, marilah, sungguh aku pernah melihat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam memakan daging ayam. Dia kata, marilah, kerana aku memang pernah melihat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam makan daging ayam dalam keadaan memang aku tahu bahawasanya ayam itu makan makanan-makanan yang tidak elok. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah makan. Dalam riwayat yang lain disebut Nabi makan idam ma'ad dajjaj, idam dengan daging. Ada nanti kita akan jumpa tentang dia makan mashwi, dia makan yang dibakar. Yang dibakar itu di kalangan ulama hadis ada yang menyebut kata kambing yang dibakar, ada yang menyebut kata ayam yang dibakar. Allahu ta'ala a'lam bis-shawab bil murad. Yang pentingnya syahidnya Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam makan ayam. Dan kalau kita tengok sifat hadis dan tabiat hadis, kita akan dapati dia bukan makanan utama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bukan makanan utama Nabi SAW. Makanan utama Nabi ini al-khal, riwayat yang lain tentang kambing dan roti dan sebagainya. Ayam itu dia bukan makanan yang sering dimakan oleh baginda Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang seterusnya juga dalam bentuk makanan apa yang pernah dimakan oleh Nabi SAW. Akaltu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lahma hubara. Aku pernah memakan daging burung hubara bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa dia hubara? Dia kata burung tawilul unuq fi minqarihi tul wa lahbihi baina lahbi ad-dajjaj wal batti. Dia kata sejenis burung yang panjang tengkuknya dan dagingnya seakan-akan antara daging ayam dengan daging itik. Tak tahu Allah Ta'ala burung apa, tapi dia sebut poinnya ialah yang nak diberitahu kepada oleh rawi ini adalah makanan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah makan. Ada banyak riwayat kan makanan-makanan yang Nabi pernah makan, yang dibawa kepada Nabi, Nabi makan. Yang dibawa kepada Nabi, Nabi tolak dan Nabi larang sahabat makan. Yang dibawa kepada Nabi, Nabi tak makan dan Nabi tak larang sahabat makan. Macam Dhab kan bawa kepada Nabi, Khalid bin Walid bawa kepada Nabi SAW, Nabi tak makan dan Nabi tak larang untuk sahabat makan. Jadi ini lahma hubara ini burung yang memang dimakan oleh baginda Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya masih Al-Jarmi, dia meriwayatkan, kunna 'inda Abi Musa Al-Ash'ari qala faqaddama ta'amahu wa qaddama fi ta'amihi lahma dajajin وفي القوم رجل من بني تيملة أحمر كأنه مولى قال فلم يدنو فقال له أبو موسى أدنو فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل منه فقال إني رأيته يأكل شيئا فقذرته فحلفت ألا أطعمه أبدا. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Bukhari dan Nasa'i dan sebagainya, yang sama dengan hadis yang di atas tadi. Cerita tentang cuma hadis ni dia lebih menjelas siapa lelaki itu, seorang hamba daripada Bani Tayyimillah, daripada Bani Tayyim, yang dia tidak memakan daging ayam kerana dia tengok ayam makan makanan yang tidak elok. Lalu Abu Musa Al-Ash'ari kata kepada dia, makanlah kerana aku tengok
Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam makan. Seterusnya daripada Abu Asid radhiyallahu anhu, beliau meriwayatkan bahawa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kulu zaita waddahinu bihi fa innahu min syajaratin mubarakah. Kulu zaita waddahinu bihi fa innahu min syajaratin mubarakah. Hadis ni kedua-duanya dengan perkataan yang sama, dengan lafaz yang sama, cuma rawinya berbeza. Katanya, makanlah minyak zaitun dan manfaatkanlahnya sebagai minyak. Sungguh minyak zaitun itu berasal dari tumbuhan yang diberkati. Hadirin mukminin yang saya hormati sekalian, zaitun, hadis ni Nabi suruh minum. Nabi menggunakan kalimah makan kerana buahnya juga dimakan. Kemudian Nabi SAW suruh wadahinu ni, manfaatkan dia untuk jadikan sebagai minyak untuk diurut, dan juga minyak untuk minyak rambut dan lain sebagainya. Itu minyak zaitun. Hujungnya disebut fa innaha syajaratun mubarakah, kerana buah zaitun ni adalah buah yang diberkati. Dua tempat dalam Al-Quran Allah Ta'ala menyebut buah zaitun adalah buah yang diberkati. Satu, perkataan zaitun itu sendiri, wattini wazzaitun. Satu lagi, syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyatin wala gharbiyah yakadu yudhi'u ila akhir al-ayah. Allah Ta'ala sebut pokok yang diberkati. Apa dia pokok yang diberkati itu? Zaitunatin. Itu adalah zaitun. Dan zaitun disebut oleh baginda Ar-Rasul sebagai mubarakun kerana daripada ini, yang sebagaimana yang ditafsirkan oleh para ulama, kerana buahnya itu boleh dipelbagaikan. Buahnya itu boleh dipelbagaikan, dan buahnya adalah boleh menjadi syifa kepada manusia, boleh menjadi penyembuh kepada manusia. Buah zaitun dia boleh dipelbagaikan, dia boleh buat di pelbagai tempat. Dan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam sebut tentang sebaik-baik zaitun itu adalah zaitun yang digabung padanya dua keberkatan, keberkatan pokok zaitun dan keberkatan tempat. Itulah zaitun daripada bumi Palestin. Dan sebagaimana yang kita tahu, antara zaitun yang terbaik di dunia adalah zaitun yang mari daripada kawasan bumi barakah, bumi Palestin. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut tentang keberkatan Palestin. Keberkatan Palestin, kita boleh tengok dalam sebuah buku yang berjudul Al-Arba'una fi Fadilati Palestin. 40 hadis berkaitan dengan keberkatan Palestin. Dalam banyak-banyak hadis tentang keberkatan Palestin. Keberkatan Palestin ada yang disebut secara umum Palestin itu sebagai tempat yang barakah. Ada yang disebut tentang buah-buah yang tertentu yang daripada bumi Palestin sebagai buah yang barakah, seumpama buah zaitun. Bahkan dalam masalah keberkatan bumi Palestin, ada yang disebut hadis tentang tempat khusus disebut nama sebagai tempat yang terbaik. Tempat yang khusus yang disebut nama sebagai tempat yang terbaik. Tuan-tuan, contoh dia Nabi SAW sebut, dan tuan-tuan boleh jumpa hadis ni dalam buku Al-Arba'una fi Fadilati Palestin. 40 hadis tentang fadilat Palestin. Nabi SAW sebut khairul ribati ribatu Isqalan. Sebaik-baik ribat mempertahankan tanah, berjihad, berjaga malam untuk mempertahankan sempadan. Khairul ribati, sebaik-baik ribatu Isqalan, ribat di Isqalan. Nabi tak pernah sampai Palestin melainkan dalam Isra wal Mi'raj. Di mana Isqalan? Isqalan tempat lahirnya Al-Imam Ibn Hajar Al-Isqalani, yang sekarang ni sebahagian daripada bumi Isqalan. Bumi Isqalan tarikhi itu termasuklah Khin Yunis. Dari segi sejarahnya termasuklah Khin Yunis di kawasan utara Gaza. Itu semua kawasan yang disebut sebagai kawasan Isqalan. Dan tempat yang benar-benar dinamakan dengan Isqalan sekarang ini berada di kawasan Palestin 1948, ataupun dipanggil sebagai bumi yang dijajah, yang orang buh nama sebagai bumi Israel. Di sana ada satu tempat yang bernama Isqalan ataupun Asqalan yang bersempadan dengan kawasan Gaza di sebelah pihak Khin Yunis. Nabi sebut khairul ribati, sebaik-baik ribatu Isqalan,
sebaik-baik ribat adalah ribat isqalan. Nabi sebut tentang zaitun akan menjadi makanan kepada para murabitin, sampai tuan-tuan tahu syiar-syiar penaik semangat, slogan-slogan penaik semangat kepada rakan-rakan qasamiyin, antaranya mereka akan sebut nahnu baqun ma baqiya az-za'tar waz-zaitun. Itu antara kalimah-kalimah naik slogan-slogan mereka, nahnu baqun ma baqiya az-za'tar waz-zaitun. Kami tetap akan kukuh di sini insya-Allah selama mana adanya za'tar dan zaitun. Zaitun merujuk kepada buah zaitun, za'tar merujuk kepada sejenis rempah Arab tu, za'tar. Ma baqiya az-za'tar waz-zaitun, selagi itu kami akan berada di sini. Tuan-tuan, yang depa punya terowong tu yang di sebelah pihak Israel dibom, mereka masuk sebelah Israel, kemudian diserang hendak oleh Israel, mereka lari masuk di sebelah Israel, dibom, dan di sebelah Gaza ini duduk dalam keadaan tertutup juga sikit kan, macam mana kan. Mereka duduk di situ hampir 16 hari, hampir 16 hari ataupun 15 hari lagi tu mereka duduk dalam tu, dan Alhamdulillah mereka boleh keluar dalam keadaan selamat. Kebetulan di celah-celah tu keluar ayat mata ayam tu menjadi minuman mereka. Dan bulan Ramadan baru ni mereka bahagikan tamar tu, tamar mereka bawa beberapa biji dan juga beberapa biji buah zaitun tu sebagai makanan asasi mereka, qasabiyin. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kepada mereka. Poin saya ialah saya nak sebut tentang pokok zaitun tadi ni. Syajaratun zaitunatin itu disebut oleh Al-Quran sebagai syajaratun mubarakah, buah yang penuh dengan keberkatan. Itu antara makanan yang dimakan oleh baginda Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, rujuk dalam hadis, antara yang baik dalam kitab Al-At'imah, semua hadis baik, tapi antara yang mudah untuk kita tengok hadis-hadis, susunan hadis tu adalah dalam kitab Sahih Muslim bagi Imam Muslim. Kita boleh tengok dalam Sahih Muslim dalam babul at'imah dan sifatul ta'am Nabi SAW, kita boleh tengok antara makanan-makanan asas selain daripada al-khal itu adalah zaitun. Antara makanan yang dimakan oleh Nabi SAW, dan Nabi SAW amat menyukainya. Nabi SAW suruh para sahabat, dan Nabi SAW ketika mana mensyarahkan kepada para sahabat tentang makanan-makanan yang terbaik ini, beliau akan menyebut tentang zaitun. Wadahinu bihi, dan manfaatkannya sebagai minyak, yang dalam syarah disebut sama ada minyak itu merujuk kepada minyak rambut ataupun minyak itu merujuk kepada, dia kata di sini min asbabis sihah, dia sebut yang minyak itu boleh bertindak min asbabis sihhati, sebagai sebab kepada kesihatan, ataupun sebab kepada penyembuh kepada luka dan lain sebagainya. Wallahu ta'ala a'lam. Yang ketiga dalam bab ini, kenapa Nabi SAW menggunakan kalimah fa innaha syajaratun mubarakatun, dan Al-Quran juga menyebut pokok yang barakah itu adalah pokok zaitun. Kenapa digunakan kalimah fa innaha syajaratun mubarakatun? Dia kata ai likasrati ma fiha min al-manafi'i wa hiya syajaratuz zaitun. Dia kata kerana banyaknya manfaat yang kita boleh dapat daripada pokok zaitun itu, pokok zaitun, sehingga disebut tidak ada mana-mana bahagian daripada pokok itu melainkan dia boleh mendatangkan manfaat kepada manusia. Sebab itulah Al-Quran menyebut fa innaha syajaratun mubarakah, dia adalah pokok mubarakah. Zaitunatin la syarqiyatin wala gharbiyah yakadu yudhi'u ila akhir al-ayat. Tuan-tuan boleh tengok ayat yang Allahu nurus samawati wal ardh masalu nurihi kamishkatin fiha misbah ila akhir al-ayat. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Jadi ada tiga benda yang disebut oleh Nabi: minum, makan, gunakan dia, manfaatkan dia sebagai minyak. Dan yang ketiga, Nabi cerita tentang pokok tu. Nabi kata fa innaha syajaratun mubarakah, fa innahu min syajaratin mubarakah, sesungguhnya pokok zaitun ini daripada pokok-pokok yang diberkati. Pokok-pokok yang diberkati. Kita rujuk dalam Al-Quran, pokok apa yang ataupun pokok ataupun buah yang disebut dalam Al-Quran Al-Karim? Zaitun.
tamar, tin, apa nama, delima. Itu antara pokok apa tu, labu disebut dalam Al-Quran sebagai makanan asas kepada Nabi Allah Yunus dalam fasa kedua dakwahnya. Ini antara makanan-makanan, tapi kebanyakan itu yang disebut dengan perkataan mubarakah hanya merujuk kepada zaitun dan juga satu tempat kepada tamar dalam Al-Quranul Karim. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab wa bil murad. Jadi itu hadis-hadis yang berkaitan dengan sifat makan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita akan tengok macam mana reaksi Nabi SAW apabila dibawakan makanan kepada dia. Ada sebahagian daripada makanan itu, juzuk makanan itu, bahagian-bahagian makanan itu yang dia tak apa suka. Macam mana Nabi sallallahu alaihi wasallam buat, yang insya-Allah kita tengok dalam bulan depan insya-Allah, kalau tak kiamat lagi. Jadi mudah-mudahan ada manfaat daripada kita bersama. InsyaAllah kita boleh tengok tentang macam mana baginda Rasulullah SAW. Adab makan Nabi itu telah selesai. Ini sifat-sifat makanan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Saya nak tutup tuan-tuan hadis pada hari ini. Saya nak tutup bukan daripada syama'il, daripada hadis Nabi SAW. Kaedah yang Nabi SAW ajar. Sebelum daripada saya baca hadis ni tuan-tuan diulas panjang oleh ramai para ulama. Hadisnya ringkas. Al-Albani menyatakan hadis ini adalah hadis yang sahih. Di sebahagian ulama menyebut kata hadis ni adalah mauquf kepada Sayyidina Ali. Sebahagian menyebut kata hadis ni adalah hadis marfu'. Hadisnya menyebut Nabi SAW kata, ahbib habibaka haunan ma asa an yakuna baghidaka yawman ma wa abghid baghidaka hawnan ma asa an yakuna habibaka yawman ma. Hadis riwayat kalau dalam kitab yang paling masyhur adalah kitab Adabul Mufrad bagi Imam Al-Bukhari. Dalam bab yang sebelum bab akhir dia sebut bab ma jaa fi ahbib habibaka hawnan ma asa an yakuna baghidaka yawman ma wa abghid baghidaka hawnan ma asa an yakuna habibaka yawman ma. Al-Imam Ibn Athir rahimahullah, Al-Imam Ibn Athir menyebut, dia kata hadis ini menjadi tunggak kepada orang nak nampak tentang kerahmatan Islam. Satu orang yang berakidah dengan akidah Islam, bersyariah dengan syariah Islam dan lain sebagainya, tapi dia tidak menzahirkan hadis ini dalam kehidupannya dalam makna adab, maka rahmatan lil alamin bagi Islam itu tidak akan dapat dilihat, kata Al-Imam Ibn Athir. Sebab itu dia sebut ahbib habibaka hawnan ma asa an yakuna baghidaka yawman ma. Nabi kata apa? Ahbib, kasihlah, habibaka, kepada orang yang kamu kasihi. Nabi menggunakan kalimah habibaka. Nabi tak menggunakan kalimah lain. Raghib Al-Sarjani, seorang sarjana Islam Mesir yang masih hidup, Dr. Raghib Al-Sarjani, beliau kata, kenapa Nabi menggunakan kalimah habibaka, tidak sadiqaka, tidak zaujatak, tidak isteri kamu, tidak saudara kamu, tidak kawan kamu, tidak pemimpin kamu, tak, tapi dia guna kalimah habibaka, kekasih kamu, orang yang kamu nak kasih. Kerana semua orang tadi ni boleh kita kasihi. Nabi kata ahbib habibaka hawnan ma, kasihlah orang yang kamu nak kasih itu, saudara ka, abang ka, adik ka, isteri ka, kawan ka, pemimpin ka, pengikut ka, tu imam, siapa ka, hawnan ma, seadanya. Kena ada ruang sikit. Kerana kata Nabi, asa an yakuna baghidaka yawman ma, kemungkinan satu hari dia akan menjadi baghidaka, orang yang kamu marah, yawman ma, hari yang tertentu. Kasihlah kepada orang yang kamu nak kasih, habibaka hawnan ma, seadanya. Kerana takut satu hari dia akan menjadi baghidaka yawman ma. Satu. Kaedah yang kedua dalam hadis ni, Nabi kata apa? Abghid baghidaka hawnan ma, marahlah kepada orang yang kamu nak marah tu seadanya, atas salah dia, atas apa yang kamu tak suka kepada dia dan sebagainya.
asa an yakuna habibaka yawma, kerana mungkin satu hari dia akan menjadi orang yang paling kamu kasih. Tuan-tuan, ada dua watak. Ada dua watak dalam sejarah. Ada dua watak. Satu nama dia Umar bin Al-Khattab. Satu lagi nama dia Suhail bin Amru. Saya nak kisah ni. Suhail bin Amru dengan Umar bin Al-Khattab. Suhail bin Amru ni siapa? Suhail bin Amru ni adalah pemuka Quraisy. Dalam peristiwa Sulh Hudaibiyah, dia adalah orang yang menandatangani perjanjian damai antara Nabi dengan orang Mekah. Dia ni tuan-tuan, ketika mana nak ditulis watikah perjanjian itu, Nabi SAW beritahu kepada Ali, wahai Ali, tulis Bismillahirrahmanirrahim. Dia bangkit bantah, aku tak mau, buang, aku tak mau tulis Bismillahirrahmanirrahim. Nabi kata, apa masalah? Nama Allah, hamba sumpah tak sah, ya wallahi, tak mau, padam. Nabi tanya, hang nak tulis apa? Dia kata, tulis Bismikallahumma. Nabi kata, tulis Bismikallahumma, dengan namamu ya Allah. Sama ya, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Dengan Bismikallahumma, dengan namamu ya Allah. Nabi kata, tak apa, pindah Bismikallahumma, tulis. Kalau dia suruh tulis 786, mungkin Nabi tak mau. Tapi sebab dia suruh tulis Bismikallahumma, okey, tulis, tak ada masalah apa. Nabi tulis. Lepas tu dia tulis pula, dan Nabi tulis, Nabi suruh Ali tulis, perjanjian ini di antara Muhammad Rasulullah dengan Suhail bin Amru. Dia bangkit bantah pula, padam Rasulullah, aku tak mau. Ali kata, hak ni tak boleh kompromi, aku percaya dia Rasulullah dan dia memang Rasulullah. Suhail kata, aku tak percaya. Kalau aku percaya, kita hari ni tak ada masalah apa, kita sama-sama kawan hari ni. Aku hanya kenal dia Muhammad bin Abdullah. Nabi kata, tak apa, Muhammad bin Abdullah, tulis Muhammad bin Abdullah dengan Suhail bin Amru. Ceritanya panjang. Tuan-tuan, watak yang kedua ini mai, nama dia Umar bin Al-Khattab. Dia cukup tak puas hati, cukup marah kat Suhail ni. Dia mai tanya Nabi, ya Rasulullah, alasna 'alal haqq? Wahai Rasulullah, bukankah kita ni benar? Nabi kata, ya. Alaisu 'alal batil? Bukankah mereka itu batil, mereka itu sesat? Nabi kata, ya. Kalau macam tu, kenapa tuan biduk setuju dengan permintaan mereka ni? Padam Bismillahirrahmanirrahim, padam Muhammad Rasulullah. Pasal apa tuan bersetuju? Nabi kata, aku tahu ada hikmahnya. Dia tak puas hati, dia pergi tanya pula Abu Bakar. Tanya pula Abu Bakar. Macam tu juga. Dan Abu Bakar pun yakin. Lepas dia tanya, dia kata, aku kenal sangat Suhail ni, kaki putang lah, sama-sama di Mekah tu, majlis tertinggi, sama-sama kawan. Dia tahu, dia kata, dia memang kaki putang apa semua. Aku tahu, tak boleh percaya kepada Suhail bin Amru. Dia betah berkata-kata. Abu Bakar kata, tak apa, kita percaya Muhammad itu adalah Rasulullah, kita percaya ke dia. Umar pun tak apa, slow balik. Satu hari, tuan-tuan baca, kalau dalam kitab hadis dia panggil hadithu ala qissatu ala babi Umar, kisah di pintu Umar. Kisah ni cukup masyhur di kalangan ulama hadis. Diriwayatkan oleh Hasan al-Basri. Hasan al-Basri, di antara sumber hadis itu adalah Hasan al-Basri. Kisah ini, kisah ala babi Umar, kisah di pintu Umar. Satu hari Umar ni, dia ada hari yang bertemu dengan pelanggan. Rakyat boleh main jumpa dengan dia, siapa pun boleh main jumpa dengan dia. Satu hari Umar, orang pakat main jumpa ni, Umar suruh azin. Dia suruh dia punya orang yang nak bagi keizinan masuk tu, pegawai dia tu, pergi cek di luar ada siapa. Kawan dia pun cek, buat masuk, bagi tahu, wahai Amirul Mukminin, antara yang berada di luar ni, bagi nama. Umar kata, okey, panggil Salman Al-Farisi, panggil Suhaib Ar-Rumi. Satu riwayat kata Bilal Ar-Rabah, satu riwayat kata Ammar bin Yasir. Panggil dia masuk. Masuklah pok-pok ni asal dia adalah hamba. Di luar sana ada masyikhatu fathi. Dalam istilah hadis, dalam istilah kisah tu dia panggil masyikhatul fathi. Syekh-syekh yang masuk Islam pada waktu pembukaan kota Mekah. Kira datuk-datuk hak jenis lewat masuk Islam ni. Lepas orang besar. Antara dia Abu Sufyan dengan Suhail bin Amru. Abu Sufyan tengok ni pok-pok hamba dipanggil masuk, takkan sampai tak kami VIP tu, unta kami ada crash macam-macam tu. Contoh. Kalau zaman lah di kita ni tuan-tuan, dia memberontak. Abu Sufyan memberontak. Suhail bin Amru bangkit. Suhail bin Amru ni ahli pidato. Dia bangkit radhiyallahu anhu. Dia kata, indah kata dia,
du'iyal qaum wa du'ina. Mereka telah dipanggil, diajak kepada Islam. Kita juga diajak kepada Islam. Nabi mengajak kita kepada Islam, Nabi mengajak mereka kepada Islam. Mereka itu fatasara'u, mereka cepat-cepat terima Islam. Wa abta'na, kita ni lambat terima Islam. Kalau in kunta ghadiban, kalau kamu nak marah, maka marahlah diri kamu, wahai Abu Sufyan. Hari ini kita abta'na ala babi Umar. Hari ini kita lambat dibawa masuk di pintu Sayyidina Umar. Takut-takut kita akan lambat dibawa masuk ke dalam pintu syurga. Itu kata Suhail bin Amr. Umar banyak bengkah, dia bangun, dia kelak-kelak, dia kata, betul hak Abu Bakar kata kat aku, mungkin satu hari nanti orang ni akan jadi orang yang terbaik. Dia peluk, dia kata, wallahi inni uhibbuka fillah, demi Allah aku kasih sangat hang kerana Allah. Wa abghid baghidaka haunamma, nak marah kat seseorang pun marah seadanya, atas kesilapan dia. Tak usah dia buat ajinomoto, tambah bagi nampak macam iblis sangat, tak. Pasal apa? Asa ayyakuna habibaka yawmamma. Umar kata, betul hari ni hang jadi orang baik. Uhibbuka fillah, aku kasih betul-betul kat hang. Hang tahu fadilat, kelebihan orang-orang yang utama macam Bilal bin Rabah, macam Ammar bin Yasir. Walaupun mereka di asalnya hamba, tetapi mereka adalah orang yang as-sabiqun al-awwalun. Mereka orang-orang yang dahulu memeluk agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Habibaka haunamma, kasihlah kepada orang yang kita nak kasih seadanya. Asa ayyakuna baghidaka yawman ma, takut-takut satu hari depa jadi orang yang kita marah. Isteri, kawan, seadanya, tak usah nak haji dan motor, tak usah nak puji bagi besar. Pasal satu hari waktu jadi musuh, baru hang nak buka dia punya aib dan sebagainya, tak jadilah begitu. Tak jadilah. Macam ada cerita ya. Dah tu aku kita cerita lagi kali dah. Wa abghid, marahlah kepada orang kawan, kepada orang yang kamu nak marah ni, haunamma, seadanya. Asa an yakuna habibaka yawmamma, satu hari mungkin dia jadi orang yang paling kamu kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memasukkan kita di kalangan orang yang mendapat petunjuk daripada kita mengambil keberkatan membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita pohon mudah-mudahan Allah Ta'ala buka pintu hidayah sehingga kita ikut baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma arzuqna mutaba'atan nabiy Muhammad sallallahu alaihi wasallam awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan wa qawlan wa 'amalan salihan. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilayka anabna wa ilaykal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.